Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik. Seperti biasa, fokus perbincangan kita pastinya mengenai kisah dan juga pengalaman ya sukarelawan MVM menyantuni pelarian Syria di Turki, di Jordan dan juga Syria, dan objektif siri ataupun slot kedua ini kita nak bawa pendengar kepada misi Ramadan 3.0 iaitu dari 23 hari bulan Mei hinggalah 31 Mei 2019. Dah dekat dah ni, Khamis depan dah pun. Jadi dengan sasaran menyediakan pack iftar kepada 20,000 pelarian Syria dan juga banyak lagi bantuan lain. Jadi sasaran kali ini adalah RM500,000. Sekali lagi, mungkin ada yang terlepas minggu lepas, kita ingin bersama dengan Encik Muhammad untuk mengetahui bagaimana MVM ni boleh terlibat dengan misi membantu pelarian Syria. Sebab kita tahu sebelum ini Encik Muhammad juga menceritakan bahawa MVM merupakan 90% program adalah untuk membantu asnaf di Malaysia. Jadi mungkin boleh jelaskan sekali lagi Encik Muhammad. Silakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih kita bertemu sekali lagi di minggu kedua, Alhamdulillah, di bulan puasa. InsyaAllah, untuk makluman, kami di MVM ni ditemukan pada 30 hari bulan 12 2014. Maksudnya inilah tahun ke-6 kami dah bergerak, Alhamdulillah. Dan mungkin yang sedang mendengar live ni mungkin perasan dalam masa seminggu 2 minggu kita puasa ni, di hari ke-12 kita berpuasa ni, perasan nak demo dekat mana sebenarnya. Mungkin dah berlaku sedikit, dah rasa macam terlalu banyak yang minta demo pada bulan puasa ni. Betul. Tapi untuk makluman, insyaAllah kalau di dalam Malaysia kita sendiri ada beberapa NGO yang memang menghantar bantuan di sana, dan kami juga menghantar di sana melalui partner NGO kami sendiri iaitu GPM Global Peace Mission. Jadi insyaAllah jika anda nak bersama dengan kami, inilah tahun ketiga kita dah hantar bantuan, dan setiap tahun bulan puasa musim sejuk kita akan hantar bantuan, dan insyaAllah semangat yang anda hantar tu memang sampai. Dan seperti G bagi tahu tadi, jangan salah faham juga, sebab mungkin di Facebook juga anda lihat terlalu ramai minta bantuan untuk di Timur Tengah, di luar negara semua. Tapi untuk makluman, kami di MVM ni menghantar bantuan memang di Malaysia. Sebagai contoh, di bulan puasa ni, kalau kami ada 10 program, 1 program saja di luar negara, dan 9 program tu semua memang untuk volunteer base, kita bagi untuk bantu asnaf-asnaf kita sebenarnya. Okey, 10% saja kat luar. Tapi sebenarnya sumbangan ataupun bantuan sedekah pada bulan Ramadan ni pastinya dapat memberi nikmat yang tidak terhinggalah kepada mereka yang memerlukan di sana. Betul. Baik, Encik Said Azwan Said Ali merupakan aktivis kemanusiaan. Kalau pergi mana-mana, penulisannya cukup menyentuh hati, sampai terbawa-bawa, rasa macam ada kat sana sekali. Jadi kita nak kongsi juga sebut mengenai pelarian ni kan, terutamanya misi kali ini adalah untuk memberi pack iftar kepada 20,000 pelarian Syria dan juga bantuan lain. Mungkin kita nak terjemah dulu maksud pelarian ni. Kan berbeza dengan negara-negara lain yang mungkin bergolak sebab lain. Apa yang boleh kita kongsikan, Cik Said? Terima kasih Ji. Terima kasih juga kepada pendengar kita di luar sana yang dalam kereta, yang mungkin dengar depan tengok stream depan komputer semua sekali, melalui handphone. Pertama sekali, bila kita bercakap pasal pelarian Ji, ramai orang tak faham apa bezanya pelarian dengan orang biasa. Okey, kalau kita tengok kepada convention Geneva mengenai pelarian 1951, pelarian definisi dia adalah apa? Pelarian adalah individu yang melarikan diri daripada konflik bersenjata dan juga penindasan. Dua benda tu. Tahu tak sekarang ni berapa ramai orang yang jadi pelarian yang dekat dunia ni, seluruh dunia? 65 juta. Dan daripada 65 juta tu, 10 juta adalah stateless, tanpa negara, tidak ada negara. Salah satu daripada pelarian yang tidak ada negara adalah pelarian yang amat dekat dengan kita, pelarian yang memang ada kat negara kita, pelarian Rohingya. Dekat sini ada lebih kurang daripada 170,000 pelarian berdaftar di Malaysia. 80% daripada 70% 80% daripada Myanmar, dan dalam 60-70,000 tu adalah pelarian Rohingya. Jadi kita nak berbalik kepada apa beza di antara pelarian dengan orang biasa. Pelarian ni secara umum dia apabila dia pergi ke satu negara, dia lari untuk menyelamatkan diri dia tu. Pertama sekali, kalau negara itu menerima pelarian dan mengiktiraf pelarian, seperti mana negara-negara Eropah, seperti mana di UK, seperti mana di Jerman, semua sekali,
dia orang dapat taraf pelarian oleh di bawah UNHCR, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai pelarian tu, Suruhanjaya tu, maka dia orang okeylah, maknanya dia akan dibantu. Tetapi apabila mereka pergi ke negara yang tidak mengiktiraf pelarian, nasib mereka berbeza. Ramai tak tahu Malaysia sebenarnya tidak mengiktiraf pelarian, tetapi kita membantu mereka yang datang, termasuk dalam konteks pelarian-pelarian yang ada, khususnya pelarian Rohingya ataupun pelarian Syria pun ada kat sini. Tapi kita membantu atas dasar kemanusiaan, dan tindakan untuk membantu pelarian tu diambil alih oleh NGO, badan-badan bukan kerajaan yang memainkan peranan berkat dan dengan sokongan daripada rakyat Malaysia sendiri yang nak membantu dia orang atas dasar kemanusiaan. Setakat tu je. Ya, atas dasar kemanusiaan, walaupun kita tak iktiraf pelarian, Betul. tapi banyak Atas dasar sangat kemanusiaan. NGO yang cukup prihatin dengan mereka yang bergelar pelarian ini. Jadi kali ini bercakap mengenai MVM yang akan menyantuni pelarian di Syria, di Turki, Jordan dan juga mungkin Bangladesh, Rohingya. Dan kali ini Ramadan di Syria 3.0. Apa yang kita nak sampaikan ini mungkin dapat menarik pendengar kita, terutamanya untuk mereka menyalurkan bantuan atau sedekah yang orang kata lebih berganda-ganda lah, terutamanya mereka yang benar-benar memerlukan. Baik, okey. Bezanya kali ini adalah bila mana kita lihat kali pertama dan kali kedua kami datang, kami fokuskan kepada berbuka puasa sahaja. Dan tapi untuk makluman, untuk kali ini kita bantu juga untuk sahur sekali, untuk berbuka, untuk sahur sekali sebenarnya. Dan insya-Allah kita meletakkan sasaran untuk 20,000 Pak Iftar. 20,000 pack iftar. Tapi untuk makluman semua, seperti Abid Azwan ada bagi tahu minggu lepas, yang mana 20,000 tu jika nak bandingkan dengan berapa ratus, Okey, 20,000 tu gini. Populasi pelarian Syria di Turki 3.6 juta. tidak So, sampai 0.01%. kita nak bantu 20,000 sahaja. Betul. Jadi bayangkanlah berapa ramai lagi yang tidak dapat makan. Dan untuk makluman, masa kami bagi makan tu, kita mungkin dapat satu bungkus nasi ayam, kita suruh makan. Ya, Saya betul. berkata minggu lepas. Tapi di sana mungkin suatu hari nanti kalau diizinkan Ji untuk pergi, Ji boleh lihat satu anak akan bawa lari makanan tu ke rumah dan duduk dengan 3-4 orang family, mak, akak-akak dan abang dia. Bayang betapa bersyukurnya dengan makanan. Dan kami dapat lihat sebenarnya untuk mereka makan ayam tu pun satu benda yang sangat susah nak dapat. Sebab ayam di sana mahal. Ayam mahal. Ayam di sana sana mahal. mahal. Tidak macam tempat kita. Jadi bayangkan mungkin dengan sedekah RM2, RM5, RM10 ataupun berapa sekalipun yang anda beri, itulah nikmat yang terbaik Betul. yang mereka Di dalam dapat. ken lagi mahal je. Betul. Saya bagi contoh saya pernah masuk ke Syria 2 kali dah. Kali pertama pada 2015 di dalam Syria, di Damsyik, di Mukhayyam Al-Yarmouk yang dikepung. Okey, masa tu ada 18,000 pelarian Palestin di Syria yang terkepung. Dan ada pelarian di luar tu, ada juga pelarian-pelarian Syria. Saya nak beritahunya apa nilai iftar tu. Okey, begini. Pertama sekali, saya pergi ke dalam, masa tu saya bertugas untuk berita harian, saya menulis masa tu untuk mereka. Apabila saya duduk di dalam tu, saya baru tahu tentang harga-harga barang di dalam dan di luar. Saya bagi contoh beras. Di luar beras RM6, RM7 sekilo. Saya lupa berapa jumlah dalam pound Syria. Tetapi beras yang sama di dalam kem yang dikepung tu RM52, RM57. Harus diingat, dalam kepungan tu pun ada aktiviti ekonomi, tetapi ramai orang yang tak ada benda nak bagi, nak bayar, nak buat apa. So mungkin butter, mungkin tu semua sekali. Tapi nak ceritanya, kita niat MVM adalah untuk melalui misi ni adalah nak bagi pack buka puasa, berbuka. Bukannya orang tak berbuka, dia orang berbuka tapi kadar dia. Tapi kali ini dengan nilai RM15 satu pack tu, mereka akan dapat makanan yang lebih elok, yang selayaknya dimakan oleh manusia. Maksud dia boleh makan nasi kabsa yang bagus dengan ayam yang dalam portion yang betul, dalam jumlah yang betul, untuk keluarga yang betul. Dan mereka tidak lagi perlu, kalau dalam konteks dulu ketika perang dulu, dan dalam konteks Yaman sekarang dan Syria, mereka tak perlu lagi kutip sampah nak makan sisa-sisa makanan. Benda ni berlaku. Kutip sampah Duduk di atas sampah untuk berbuka puasa. Okey, benda ni berlaku dulu di Syria, maksud di dalam. Tapi kita nak pergi, kalau di sebelah tempat lain mungkin tidak begitu. Tapi ada pelarian yang sehingga nak makan kena berada kepada tahap tu. Kena berada duduk di sekitar kawasan landfill ataupun dalam dengan izin landfill tu tapak pelubusaan sampah lah, untuk cari makan.
Itu orang yang jadi pelarian. Tapi orang yang tak jadi pelarian tak ada masalah. Kita cuba nak bagi, kalau kita ni boleh makan sedap dekat negara kita dan boleh makan macam-macam yang benda kita nak makan, dengan RM15 yang kita bagi tu, mungkin kita boleh bagi satu keluarga makan makanan yang elok selayaknya untuk muslimin makan. Ya, apa salahnya dengan ada rezeki yang lebih sedikit. Kalau rasa tak mampu nak beri yang banyak sekalipun, sekurang-kurangnya dapatlah kita salurkan di tempat yang sepatutnya bersama dengan Muslim Volunteer Malaysia MVM. Dan anda boleh tengok sendiri di live Facebook kami. Kita bersama dengan Encik Muhammad Jantan, Presiden Muslim Volunteer Malaysia, dan juga Cik Said Azwan Said Ali yang merupakan aktivis kemanusiaan dan juga penasihat media MVM. Kalau tak tahu nak salur kat mana, tak ingat, tak sempat nak salin, boleh tengok di live Facebook kami ya. Anda boleh salurkan bantuan sedekah dan sebagainya melalui Maybank, Bank Islam, CIMB dan juga Afin Bank. Betul. Ada 4 akaun kat situ. Platform. Dan juga nak mudah, Ya. pergi saja di website kami di donation.mvm.org.my. Hujung jari saja. Betul. Sambil dengar, sambil anda bantu. Jadi kita berbalik kepada misi Ramadan 3.0 MVM ini. Sasaran utama, mungkin ramai juga nak tahu kenapa kita pilih misi di Turki dan Syria. Mungkin boleh jelaskan juga bantuan-bantuan lain selain daripada pack iftar itu sendiri. Okey. Baik. Okey, untuk lokasi bantuan, Okey, pertama sekali adalah begini. Untuk misi kali ini, pack untuk berbuka ni dan juga bantuan lain seperti bantuan keperluan harian dan juga bantuan untuk trauma healing. Untuk trauma healing dan juga dapur kasih, dapur Syria. Itu kita akan cakap last nanti. Dapur Syria tu kita akan mensasarkan kepada pelarian Syria yang berada terutama kamp pelarian di Idlib dan luar bandar Aleppo. Ini di dalam Syria. Okey. Masjid di Idlib dan luar bandar Aleppo, dan juga kamp-kamp pelarian di sepadan Turki Syria, termasuk di Sali Ufa yang saya beritahu minggu lepas. Okey. Pelarian duduk di dalam gua. Jadi semua tempat tu Cik Said dengan Cik Muhammad masuk kan? Kalau ikutkan kami akan keluar pagi pukul 8 pagi macam tu, dan akan habis sampai petang. Di sana buka puasa lambat 8.30 hingga dekat pukul 9. So selagi belum buka Panjanglah puasa, berpuasa. memang kita akan non-stop akan hantar bantuan. Kadang sehari tu untuk 1,000 orang. Kita akan terlibatlah daripada mula persiapan tu, menyediakan tempat semua sekali. Pernah sebelum pada ni dalam misi MVM dengan beberapa NGO sebelum ni, MVM yang bagi makan itu sebelum ni dengan Lifeline kan, Dengan Lifeline. yang bagi 3,000 orang makan. So 5,000 orang makan. Kita sediakan itu di Turki. So tempat tu kita sukarelawan kita dengan sukarelawan tempatan di Turki tu, sukarelawan Syria lah, kita sediakan semua tempat. Kita sediakan kita terlibat dengan berbuka makanan semua sekali, dan kita bersama-sama berbuka 5,000 pada hari orang. 5,000 orang. Setakat yang paling besar yang kita pernah buat 5,000 orang lah. Tapi insya-Allah kali ini sasaran dia adalah keseluruhannya lebih kurang untuk 20,000 orang pelarian di sana. Baik, 0326927939 atau respon di live Facebook kami untuk sebarang soalan ataupun pandangan anda. Saya sebenarnya nak tanya bagaimana perasaan anda berbuka puasa bersama mereka yang bergelar pelarian ni. Mungkin beza rasanya. Kita kembali lagi selepas ini dalam Rentas Kemanusiaan. Program Rentas Kemanusiaan ini dibawakan oleh MVM Muslim Volunteer Malaysia. Kerana Malaysia, lebih 6,000 asnaf menerima faedah bantuan makanan, perniagaan secara berkala. Kerana Malaysia, bantuan ambulan dan pendidikan berjaya disalurkan ke negara bergolak. Kerana Malaysia, bantuan kini telah menjangkau negara Nusantara. Muslim Volunteer Malaysia yakin tindakan hari ini mampu mengubah masa depan. Bersama kami, meringankan beban dan memberi harapan baru kepada mereka. Maklumat lanjut, boleh layari laman web www.mvm.org.my. Program Rentas Kemanusiaan ini dibawakan oleh MVM Muslim Volunteer Malaysia. Okey, kembali bersama dalam Rentas Kemanusiaan. Kita bersama dengan Cik Muhammad Jantan, Presiden MVM Muslim Volunteer Malaysia, dan juga Cik Said Azwan Said Ali, aktivis kemanusiaan dan juga penasihat media MVM. Macam mana pengalaman berbuka puasa bersama pelarian ni? Mungkin boleh gambarkan kegembiraan mereka ataupun
anda tiba-tiba jadi sedih ke tengok mereka terlalu gembira ke ataupun macam mana? Sebab nak tahu kan, saya kadang-kadang mendengar cerita Cik Said dan juga Cik Muhammad ni rasa macam terbawa-bawa sangat kat sana. Rasa macam nak pergi, rasa dah ada kat depan mereka ni. Tapi tak sampai lagi lah. Baik, faham. Okey. Sebelum saya ceritakan macam mana perasaan di sana buka puasa, saya akan cerita dulu kawasan di sana dulu macam mana. Masa di musim sejuk, bulan 1 hari tu, semasa saya dan Abang Azwan tidur di kemah, dan saya terjaga setiap sejam 2 jam sebab suhu yang terlalu sejuk. Mungkin kosong, mungkin negatif. Dan setiap kali saya negatif. Dan setiap kali saya pergi keluar untuk melihat apa yang berlaku, tidak berhenti bunyi bayi di situ dan menangis. Dan Sebab sejuk. Saya meletakkan sebab sejuk, dan saya meletakkan diri saya kalaulah saya mak dan ayah, dan bayangkan anak-anak tidur di situ, apa yang kita akan fikirkan untuk anak-anak kita yang akan datang. Dan waktu untuk berbuka puasa pula di sana, saya ingat lagi kalau waktu mereka yang saya paling kagum dalam dunia, saya tak pernah lihat lagi dekat mana-mana misi, yang mana duduk seperti minggu lepas saya kata, duduk cabut buah tomato dan timun yang mereka tanam, duduk beramai-ramai di atas tanah, dan diletakkan roti. Mereka memang sangat suka roti. Roti pakai pisau potong, makan. Makanan ruji lah tu makanan roti ruji tu mereka. Dan itu satu rasa nikmat yang saya rasa subhanallah tak pernah berlaku lagi dalam hidup saya sebelum ni. Dan sekali lagi, masa Abang ada cerita tadi di Kilis, di 5,000 orang tu, ada satu adik-beradik ni, mungkin dalam usia dalam 4-5 tahun, dia dapat bungkusan yang sangat besar, mungkin saiz kertas A4, mungkin dalam 3 set makanan yang besar tu. Adik tu pegang, dia buka pack makanan tu, ada ayam, dan kami punya kamera pada tu dapat tangkap berapa keping gambar adik-beradik tu. Senyuman dia sangat-sangat manis, dan dia bawa kepada abang dia. Dia jalan bersama-sama sambil tengok makanan sambil cek mak ayah dia. Dan gambar tu mendapat beribu share di Facebook. Memang gambar yang seorang anak mungkin dah sangat lama-lama tak dapat makan ayam, tiba-tiba ada seketul ayam, dia buka dan dia sangat-sangat happy pada masa tu. Dia nak share dengan keluarga lah. Betul. Said sendiri macam mana? Saya teringat satu kisah dekat bulan Januari hari itu di Camp Zan Abir, tepi jalan je camp ni. Di Sanli Ufa, dia lebih kurang dalam dekat je dengan sepadan Turki Syria, di sebelah Turki. Di camp ni ada 30-40 keluarga. Dia camp ni sebenarnya kemah yang dibina di atas ladang kapas. Okey, pada ketika tu kapas dah tak ada. Dia baru lepas tu musim dia orang menuai, dia ambil kapas tu. Jadi di masa sampai tu musim sejuk. Okey, saya boleh tengok lah, kita boleh nampak seluas kapas tu. Lepas tu ada setumpuk kemah. Lepas tu ada satu bangunan tinggal yang tak siap. Okey, dalam bangunan tu ada tandas lah, tapi tak boleh guna lah tandas tu. Okey. Jadi bila kami sampai dekat camp tu, saya ingat lagi bila saya tengok dia orang buat roti digunakan kuali apa semua tu semua sekali. Lepas tu malam tu kami ada sediakan sukarelawan Malaysia, MBM juga Lifeline GPM. Kita masak untuk dia nasi kapsa ayam ayam lah. Saya ingat tu malam tu maghrib, lepas tu baru siap kan. Dan ada satu budak ni, masa tu tim baru shoot gambar. Okey, nak beritahu ini nilai sumbangan kalian. Nasi lebih kurang yang ada lauk, nasi banyak, lepas tu ada lauk kan. Lepas tu ada salah seorang penerima tu adalah seorang kanak-kanak perempuan. Saya ingat saya bersama dengan seorang penterjemah pelarian Syria yang juga bekerja dengan sebuah NGO di sana. Dia terjemahlah. Saya lupa nama anak adik ni. Dia bukan Iman, bukan. Ini yang besar. So dia ambil nasi ayam tu. So saya ingat, saya ikut belakang dia ambil dengan eloknya, dia tatang dengan eloknya nasi yang letak di dalam bekas tu ayam tu. Dia di dalam gelap, tak ada elektrik je. Tak ada elektrik. Dan dia bawa masuk. Dia ambil dan dia bawa masuk dalam kemah dia. Saya boleh tengok dia punya kesyukuran menerima makanan tu. Saya tak jadi nak interview dia. Saya tengok je. Sebab saya tengok dia bawa nasi ayam tu, dia mau masuk dalam kemah. Kemah dia Haji, dia lebih kurang dalam 3 meter darab 5 meter atau 3 meter darab 6 meter. Di dalam tu ada 7-8 mungkin 10 orang duduk di dalam tu semua. Mungkin yang sebelah wanitanya ada dia buat berai guna kain je. Kat situ.
Yang bagusnya dalam kemah tu saya tengok dia ada tempat pemanas. So alhamdulillah orang tak sejuk lah. Tapi nak cerita dan di lantainya adalah kapek-kapek yang disumbangkan oleh orang, termasuklah daripada Malaysia. Dan hari tu nasi yang mereka makan adalah nasi daripada Malaysia. Betul. Jadi bayangkan saya pula sebab ni Boleh tak Cik Muhammad sambung sedikit bagaimana agaknya mereka yang betul-betul membantu ini dapat menggembirakan hati orang kan, membahagiakan mereka walau seketika dengan bantuan yang walaupun sedikit tapi sangat bermakna bagi mereka. Dia kita kena sedar dan lihat balik, walaupun di Malaysia mungkin ada yang ramai lagi susah, tapi kena sedar yang mereka yang tiada rumah, mereka yang tempat mereka dah hancur. Bayangkan mereka nak raya lagi 2-3 minggu, dan walaupun mereka duduk di Turki semua, tapi mereka akan berjalan kaki untuk sampai ke dalam Syria. Dan bayangkan jalan kaki mereka jalan kaki sangat panjang untuk tunggu queue untuk masuk. Bayangkan apa perasaan kita bila kita balik kampung, rumah kita dah hancur, tapi mereka tetap nak balik. Mereka memang jadi adat raya, memang nak balik juga, nak tengok rumah tu jadi macam mana. So bayangkan bantuan kita sebenarnya buat kata kalau tak ada musim sejuk, tak ada bulan puasa, bagaimana bulan 2, bulan 3, bulan 4 dan selain 2 bulan ni bagaimana mereka makan. So bila 2 bulan yang kami datang setahun ni, itulah bulan yang boleh katakan mungkin itulah ayam yang 6 bulan sekali yang mereka makan. Sebab ayam sangat tinggi nilai. Dan satu saya tambah sikit pada Abang Azwan tadi adalah setakat ni kalau saya pergi di mana-mana camp, selain mereka jaga makanan tu dengan tertib, selain mereka jaga makanan tu dengan betul-betul bersyukur, kalau nasi terjatuh, mereka akan kutip dah akan makan balik. Mereka akan pastikan habis nasi-nasi yang jatuh di situ. Kutip dan makan. Kita kalau jatuh tu kita dah anggap sampah. Betul? Okey, baik. Kita bersama dengan Cik Muhammad Jantan, Presiden MVM Muslim Volunteer Malaysia, dan juga Cik Said Azwan Said Ali, aktivis kemanusiaan dan juga penasihat media MVM. Ada beberapa soalan daripada rakan Facebook kita, Fauzan. Dia tanya macam ni, boleh tak nak join pergi misi ke sana? Kalau boleh macam mana caranya untuk menyertainya? Sebenarnya Cik Fauzan tanya ni pun saya tanya juga. Saya pun tanya juga macam mana untuk kalau saya lah dapat pergi, Cik Said atau Cik Muhammad, seronok juga nak merasai sendiri. Faham. Baik, sekarang ni bagus dah ramai sedar untuk bersama-sama jadi dalam dunia volunteer. Seperti mana kami di MVM pun, kami adalah volunteer base yang mana sediakan program-program untuk anak-anak muda. Tapi sedikit makluman untuk anak-anak muda, saya meletakkan sedikit nasihat dan juga harapan, kalau boleh mulakan daripada awal. Yang mana cuba dulu masuk di kawasan Malaysia dulu, bantu angkat kotak bersama-sama Asnaf dulu, mungkin masuk di kawasan awam asli, rasa dulu apa itu volunteer, kenal dulu apa itu volunteer. Sikit demi sikit, jika niatnya betul, insya-Allah sampai masa nanti dapat pergi ke luar negara. Dan macam mana cara nak pergi tu sebenarnya boleh berjumpa semua, insya-Allah dia akan ada beberapa kursus untuk kami terangkan. Dan part paling penting adalah izin mak ayah. Sebab apa? Untuk pergi di sana, kita akan minta volunteer kita semua sign satu surat yang mana mengaku kalau apa-apa berlaku, hilang nyawa semua tu, mereka dah siap-siap tahu dah ke mana pergi, wasiat mereka semua. So kalau jiwa dah berani, kalau dah sampai masanya rasa bukan sekadar nak berjihad, tapi jangan berjihad lagi kalau kat Malaysia pun kita tak habis settle lagi kita punya misi kemanusiaan di Malaysia ni pun ada sebenarnya. Betul. Untuk berlatih diri kita pergi ke sana. Ya Cik Said, saya nak tambah sikit je yang Mak cakap pasal macam mana nak buat kerja sukarela kan. Kita orang tu selalu cakap banyak jalan menuju ke Roma. So maksud dia banyak jalan menuju ke Syria, banyak jalan menuju ke Gaza, banyak jalan menuju ke Yaman. Maksud banyak jalan menuju ke Roma itu adalah banyak cara untuk membantu. Ada orang dia mampu daripada segi kapasiti dia untuk pergi dan dia pergi bantu. Ada orang mungkin tidak mampu, maka dia akan membantu. Ada yang menyumbang, ada yang berdoa, ada yang terus menulis. Saya pernah terima ada orang tu dia pandai buat video, dia buat video. Tapi dalam konteks soalan ni macam mana nak pergi? Selalunya sebelum mana-mana dalam konteks MVM pun, MVM ada beberapa kursus asas. Seperti mana beberapa NGO lain pun kita kena pergi kursus dulu dan dalam masa yang sama mengikuti program-program di dalam negara. Banyak program-program seperti Mak cakap tadi lah, program-program Asnaf, program bantuan salam, program Pure Heart, program di sebalik pintu dan banyak lagi program. Dan sehinggalah satu masa ni, dan selalunya begini, mereka yang pergi bersama-sama dalam misi mesti ada fungsi. Itu yang paling penting. Dia pergi bukan pergi saja-saja, tak, dia mesti ada fungsi. Contohnya kalau G pergi satu masa nanti, G fungsi, insya-Allah G adalah pengamal media.
maka fungsi Ji adalah mungkin apabila pergi nanti Ji mungkin boleh buat liputan untuk bernama radio. InsyaAllah boleh buat video sekali. Boleh buat video, boleh buat radio, boleh buat artikel semua kan. Dan ada volunteer tu dia pergi, dia logistik. Kerja dia angkat barang je. Kerja dia make sure benda tersusun, benda sampai ikut jadual semua sekali. Ada tu kerja dia, ketua misi dia pastikan anak buah dia berjalan lancar, semua ikut ni, semua selamat, semua ni. Ada sukarelawan pula yang pergi, katalah yang wanita, kerja dia adalah untuk menyantuni pelarian wanita. Ada caller? Ya, baik. Kita nak terima pemanggil dahulu ketika ini bersama dengan Cik Syarifuddin dari Selayang. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam Jumaat untuk Ji dan juga dua panel NGO ni. Ya, silakan Cik Syarifuddin. Okey. Saya ada beberapa soalan tapi soalan pendek lah. Okey. Okey, saya nak tanya kepada ahli panel, pasal apa NGO tak kisahlah ke Palestin, ke Syria, ke Libya ke, suka sangat ambil artis, bawa pergi sana ni, bawa artis. Apa sebab dia ambil artis ni? Selebriti lah kan? Itu pasal apa dia tak ambil orang sukan ke, orang politik ke, apa pasal artis? Betul. Yang kedua, kalau apa ni, pembiayaan tu, macam contoh macam saya nak pergi sukarela, saya nak pergi Syria kan, visa tu macam mana, senang dapat tak? Selalunya kan susah kan visa ni kan. Betul. Yang nombor 3 tu, apa nasihat pada pandangan Cik, apa sebab kebanyakan orang nak jadi sukarelawan ni? Apa motif dia? Apa sebab, apa motif? Okey, Mana? baik. Okey, kita dengar jawapannya. Ada 3 soalan tu. Baik. Waalaikumsalam Okey. warahmatullahi. Baik. Soalan pertama tu, kenapa bawa artis atau selebriti? Okey. Kenapa tak Itu bawa orang maklumat. sukan Itu ke, maklumat. orang politik ke? Okey, baik. Cik Okay, Muhammad. untuk makluman, kami di MVM ada lebih kurang dalam 15 artis di belakang kami yang menjadi ikon kami. Dan untuk makluman, ikon kami memang sukarela yang tidak langsung dibayar. Itu perkara yang kita perlu jelaskan dulu. Tidak langsung dibayar. Dan juga satu, untuk kenapa kami Tapi tidak... kenapa artis? Kenapa tak ambil ahli sukan atau ahli Okey, politik? betul. Untuk makluman, kami di MVM bukan saja artis. Boleh lihat balik kita punya Ada ikon-ikon kita, ada daripada PU, badan penjama, ada drama. ada daripada ustaz, ada daripada Masjid Selamat, ada daripada ahli sukan pada gak. Kita ada Amisha juga, ada ahli sukan, semua kita ada. Cuma untuk mendengar ni katakanlah ada daripada bidang luar daripada artis, tapi ada peluang untuk bantu bersama-sama, bagi tahu kontak MVM. So apa, kita memerlukan satu tempat yang mana yang boleh bantu sebarkan lebih ramai lagi untuk faham sebenarnya. Okey, jadi soalan kedua, visa. Memang Visa. susah dapat visa. Begini, kalau nak masuk ke, okey, saya bagi contoh kalau nak masuk ke Syria. Nak masuk ke Syria, dia tak macam nak masuk melancong kat negara-negara lain. So adalah zon bergolak. So dalam konteks MVM, masuk melalui Turki, maka masuk dengan kebenaran Turki yang menjaga sepadan tu. Sebab kerajaan Syria yang ada di sana, kalau kecuali masuk melalui Lebanon, maka dia akan melalui itulah, dia ada proses dia, dan visa untuk masuk untuk masuk tu dia tidak semudah kita nak pergi ke negara-negara lain lah. Kalau contoh masuk ke Palestin, ke Gaza sebagai contoh, Gaza ada banyak pintu masuk, tapi pintu masuk utama dia ada 2. Pintu masuk Rafah yang mana sepadan di antara Gaza dengan Mesir, maka harus melalui Mesir. Dan satu lagi pintu sepadan Erez yang dikawal oleh pihak Israel, maka kena pergi belah tu lah. Dan maksud dia nak masuk ke dalam zon-zon konflik ni, dia tidak seperti urusan kemasukan immigration biasa untuk pergi ke negara-negara seperti nak melancong, tak. Dan selalunya MVM atau badan-badan NGO lain akan bekerjasama dengan pihak NGO tempatan untuk menguruskan hal-hal ni yang melibatkan urusan imigrasi, keluar masuk orang. Begitu. Itu soalan kedua lah. Soalan ketiga, kenapa? Motif, kenapa orang yang nak menjadi sukarelawan ni kebanyakannya? Kena tanya diri sendiri lah. Kita nak sukarela tak apa. Itu yang penting. Kita kena tanya, okey, banyak orang, okey, ini adalah soal niat. Kalau tanya Cik Said Azwan, mesti jawapan dia lain. Tanya Cik Muhammad mesti lain. Dia tak sama. Macam saya, okey, dia kena faham istilah sukarela. Kalau kita pergi sebagai sukarelawan dia tidak terima bayaran. Tidak ada bayaran. Kalau NGO tu bagi, itu adalah token. Maknanya sagu hati. Tapi sukarelawan selalunya pergi memberikan segala kepakaran yang dia ada dalam bidang yang dia ada. Kalau saya orang media, saya akan
buat sukarela, saya akan memberikan kepakaran yang saya ada sebagai media. Orang tu orang logistik, kepakaran logistik. Orang tu doktor, dia boleh merawat pesakit. Orang tu adalah arkitek, maka dia boleh buat dia boleh melukis plan untuk membangunkan rumah-rumah pelarian. Sukarela ni bertitik tolak daripada benda-benda yang tidak dibayar. Betul. Tetapi dalam konteks kalau pekerja kemanusiaan, contoh dia pekerja kemanusiaan, malah petugas bagi sebuah NGO itu sendiri, sudah tentu mereka ada mungkin allowance atau bayaran mereka, tetapi percayalah bayaran mereka ini adalah minimum jika dibandingkan di dalam industri di luar. Maknanya kata kalau nak jadi sukarelawan ni bukan untuk jadi kaya. Bukan, tapi kalau tanya orang lain ataupun tanya saya lah, saya nak pergi sebab saya nak pengalaman tu. Okey. Saya rasa pengalaman tu mahal untuk saya cuba empati, masuk ke dalam orang yang betul-betul memerlukan ni. Dia semua orang, dia gini, selagi kita tidak berada di tempat yang sama, melihat apa yang dilihat, mendengar apa yang didengar, menghirup dan menghela nafas yang sama dengan pelarian itu sendiri, kita tidak akan faham. Itu beza dia. Itu beza dia antaranya membaca nota kuliah, membaca apa yang ada di internet, teori, dengan berada. Bila awak berada di situ, apabila awak melihat seorang anak pelarian di Somalia makan tanah, saya tengok benda ni, maka awak tengok benda-benda ni betul sebab awak adalah saksi kepada kejadian. Awak tak petik. Apabila awak tengok macam mana budak-budak yang terima gula-gula itu, dia punya gembiranya macam tak pernah terima gula-gula, awak akan tahu lah, awak akan tahu, oh ini yang aku nampak, ini yang aku pegang. Apatah lagi kalau awak boleh betul-betul menyantuni pelarian itu sendiri. Maksud dia kalau awak seorang ibu, apabila G sendiri berada di sana dan membelai sendiri anak-anak di sana, G akan tahu macam mana keadaan dia. Itu beza dia. Itu sebab kenapa semua orang nak pergi. Sukarela itu selalunya bertolak daripada kalbu. Dia bertitik tolak daripada hati. Saya selalu kata bila orang tanya kenapa saya mu wartawan ni sekarang dengan kemanusiaan, kenapa mu terus buat benda ni? Mungkin banyak lagi benda lain, ada banyak benda lain lagi. Malah ada orang kata sia-sia je benda ni, tak boleh ubah apa pun, kita boleh bantu je. Tapi persoalan dia, saya selalu cakap begini, saya kata dia dalam bahasa Arab, saya kata ana qalbi fi Palestin, ana qalbi min Surin, ana qalbi min Yaman. Maksud dia adalah hati aku ni ada Palestin, hati aku di Yaman, hati aku di Suria. Kenapa? Sebab saya dah pergi je. Orang yang dah pergi, kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita yang lain beratus-ratus, beribu-ribu mungkin pelarian yang dah pergi. Macam mak anak muda yang dah pergi ni, dia tengok sendiri, sudah menjadi tanggungjawab. Orang yang tahu dengan kebenaran, yang tahu tentang sesuatu perkara, yang dia tahu tidak berlaku ketidakadilan, mana boleh dia senyap? Dia kena cerita. Saya nak bercakap hari ini adalah soal tanggungjawab. Ini bukan soal minta derma, ini bukan soal minta sumbangan. Ini soal kita untuk bantu. Setakat mana yang kita boleh bantu. Nak bantu, tapi kalau tak nak bantu, jangan keji. Dan orang yang membantu kena ada etika. Maksud dia jangan menipu, janganlah buat benda-benda yang tak. Maksud dia adalah kalau benda tu tak berlaku, jangan melakukannya seolah-olah kerana nak minta derma. Tak boleh. Saya kalau bercakap pasal pelarian akan lebih emosi sikit. Jadi setakat tu lah dalam konten, bagi mak lah pula komen on tu. Okey, Cik Muhammad sendiri sebagai Presiden Muslim Volunteer Malaysia MVM, pengalaman Cik Muhammad sepanjang beberapa tahun sejak 2014 untuk misi-misi kemanusiaan ini. Mungkin pengalaman Cik Muhammad dalam menyampaikan sumbangan ataupun sedekah ataupun apa sahaja bentuk daripada sukarelawan itu tadi, tengok ada tak terkeluar dah kata-kata sebab nak mengelap air mata ni. Okey, apa lagi Cik Muhammad nak sampaikan terutamanya kepada pendengar yang mungkin baru saja mendengar siaran rentas kemanusiaan ini? Satu yang saya nak beritahu, mungkin anda melihat di sosial media di bulan puasa ini terlalu banyak yang minta derma. Tiba-tiba bulan puasa ni terlalu banyak di sosial media, scroll Facebook derma, scroll Facebook derma. Tapi seperti mana Abang Azam bagi tahu tadi, jika tak nak berderma jangan mengeji. Sebab mana masing-masing ada bahagian sendiri. Kita ada pilihan sama ada kita nak mengeji ataupun kita nak senyap ataupun kita nak sokong. Dan sebaiknya untuk makluman semua, dan satu lagi kena ingat atas nilai kemanusiaan itu sendiri.
atas nilai kemanusiaan itu sendiri yang menjadikan kami di MVM dan saya di MVM sendiri pun fikir untuk bantu. Sebab apa, seperti Abel Azwan kata tadi, bila dah sampai di sana kita jadi saksi. Macam mana Abel dapat lihat anak di sana makan tanah, macam kami, macam saya pula dapat lihat macam mana bersyukurnya anak-anak di sana menghargai ayam yang mungkin bagi kita ayam tu adalah benda yang biasa. Dan ingatlah sekali lagi, ianya bukan soal derma, ianya bukan tentang duit, ianya bukan tentang nak 1,000, 1,500,000, tapi ianya tentang tanggungjawab. Tanggungjawab kita. Ramadan di Syria 2, itu topik kita bersama dengan siapa di talian. Hello, Assalamualaikum, Cik Zaini ya. Waalaikumsalam. Zaini di sini. Ya, mungkin boleh ringkaskan Cik Zaini. Okey, baik. Soalan saya begini, terima tahniahlah pada Encik Muhammad dan semua volunteer kita. Ada tadi mengangkat isu Yemen, isu Syria, isu Palestin. Tahniah saya ucapkan. Tapi cuma saya minta pencerahan daripada Encik Muhammad tentang isu penipuan mengutip derma ni. Jadi adakah kita tengok pihak-pihak yang mengenepikan isu Somalia, mengenepikan isu Yaman dan lain-lain negara hanya memberi tumpuan kepada Syria, yang mana Syria pun sekarang ni dah 90% kembali kepada aman, tinggal sikit-sikit saja. Adakah ini menjurus kepada penipuan? Apa pandangan Encik Muhammad di sini? Okey, baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Wassalamualaikum. Terima kasih untuk soalan kejap sikit. Okey, untuk makluman, kalau seperti mana kami di MVM, alhamdulillah untuk dana-dana kita semua boleh lihat dan boleh datang di pejabat kami sini untuk melihat bagaimana kami menghantarkan bantuan, dan kami ada rekod kewangan semua, boleh lihat ke mana transaksi kami pergi semua. Dan untuk tentang di Syria itu sendiri, dan saya rasa Abel Azwan yang memang dalam bidang ini yang akan teruskan, insya-Allah. Begini Cik Zaini kan? Cik Zaini. Cik Zaini. Begini, Cik Zaini kata yang Syria dah okey 90% tadi. Begini, faktanya begini, yang terjejas dengan dalam konflik Syria adalah 11 juta orang. 5.6 juta berada di negara-negara sebelah dia, termasuk di Jordan, di Turki, di Lebanon, di negara sekitar, dan 6.2 juta lagi berada di dalam Syria. Itu yang tak boleh keluar, jadi pelarian dalaman. Saya nak beritahu ni, yang dekat luar yang kita kata macam okey ni, yang kata dia dekat Turki ni semua okey. Masalahnya begini, mereka adalah pelarian, Cik Zani. Tidak boleh bekerja. Pelarian ni tidak ada hak. Dia tak boleh kerja. Dia bukan macam pelarian dekat Jerman atau pelarian dekat UK, pelarian dekat even Amerika sekalipun. Bila mereka masuk di dalam skim program pelindungan pelarian tu, program pelarian, mereka akan dibantu, diberi allowance bulanan ni. Tapi di Turki sebahagian besarnya, ada sedikit yang menerima bantuan, tapi sebahagian besarnya dia macam pelarian Rohingya kat negara kita lah. Jadi fakta tadi mungkin salah ya. Mereka sangat memerlukan. Jadi kita kata kesimpulannya, Cik Zaini cuba bagi tahu tidak salah apa Cik Zaini cakap tu, betul. Itu pandangan umum. Tapi hakikatnya kami bercakap soal realiti. Sebab saya, Muhammad, sahabat-sahabat yang di dalam bidang kemanusiaan dan mereka yang berada dalam bidang jurnalism, kewartawanan, mereka melihat sendiri. Hakikatnya, realitinya, pelarian yang berada di negara orang, dia tidak ada hak dan dia hidup dalam keadaan yang amat teruk, kerana dia tak boleh kerja, dia tak boleh buat apa-apa pun, dia tak boleh pergi, anak tak boleh pergi sekolah. Kalau pergi sekolah pun sekolah yang dibantu oleh NGO semua sekali, dan mereka dalam keadaan yang tekan. Okey, baik. Soalan daripada rakan kita, Ita Muhammad. Mereka makan apa ya kalau bantuan tak sampai, dan cukup ke bekalan mereka? Jawab, cukup tak cukup? Cukup tak cukup? Kalau bayangkanlah satu keluarga ada 5-6 orang. Cukup tu dengan mereka tidak bekerja, tiada pendapatan. Ginilah, dia orang nak kata dia orang tak kerja, betul lah dia orang tak kerja, tapi masalahnya mana manusia yang tak boleh hidup tak makan. Betul. Maka dia akan buat apa saja kerja yang dia buat. Termasuklah makan tanah tadi. Makan tanah tu saya cakap itu yang dalam yang teruk. Saksi saya melihat di Somalia. Tapi saya nak cakap pasal pelarian. Kalau di Yaman, di Syria, masa perang dulu, even di Yaman sekarang masih ini di Yaman, tapi ada NGO yang pergi dan paparkan di dalam dia punya social media dia. Memang kalau dalam Yaman memang makan dekat tapak pelusahan sampah lagi. Memang ada yang memang sengaja buat camp kat situ, sebab situ je dia orang boleh duduk, dan duduk situ sebab dia nak ambil sisa-sisa makan untuk makan. Nak ambil sisa-sisa makanan ya, bukan lebihan makanan yang sedap dimakan, tapi yang mungkin dah basi. Kita pun tak tahu. Okey, daripada Encik Hairudin Latif, Assalamualaikum. Macam mana ya Muhammad dan Said Azwan difahamkan keluarga dan dengan kerja sukarelawan ni, terutama bagi mereka pergi misi ke kawasan yang berbahaya pula? Itu Syria mungkin tak berbahaya, pelarian Syria di Turki tak berbahaya lah, tapi di tempat yang berbahaya macam contoh di Gaza, contohlah. Macam mana nak fahamkan keluarga kerja sukarelawan ni. Okey, saya ingat yang bertanya tu mungkin baru kahwin ke ataupun ni dia gini, kalau yang dah
Selalunya sukarelawan yang dah lama yang ni sebenarnya kalau seorang lelaki, isteri itu adalah tonjak dan kekuatan dia. Kalau dia seorang wanita, maka suami dia lah menjadi kekuatan dia. Baik. Saya boleh buat apa yang saya buat kerana tonggak saya kuat. Baik, akhir sekali, ringkas saja. Baik, insyaAllah. Kita mungkin ada RM2, RM5, RM10 dan kita mungkin itulah yang menjadi makanan yang paling nikmat untuk kita sampaikan kepada pelarian di Syria, Ramadan di Syria 2 untuk topik kita hari ini. Dan ada banyak cara untuk kita bahagiakan mereka, ada banyak cara kita nak bantu mereka, dan Jumaat yang barakah, bulan penuh rahmat Bulan lagi. puasa lagi. Jadi apa kata salurkan kepada melalui MVM, Muslim Volunteer Malaysia. Kita nak dengar daripada suara Presiden kita sendiri, Cik Muhammad. Baik, bismillahirrahmanirrahim, insyaAllah. Untuk makluman, setakat pada pagi ni kita dah dapat sumbangan 154,000, insyaAllah. Dan untuk makluman hari Khamis ni kami akan pergi. Jadi Khamis depan. Kami Khamis depan depan, ni, Khamis kami depan. depan ni. Jadi mengharapkan sangat-sangat yang mendengar ni bantu bersama-sama. Mungkin akan ada satu benda yang ajaib, mungkin hari ni tiba-tiba sumbangan berjadi 200,000 mungkin, insyaAllah. So apa kena ingat 20,000 tu nak bandingkan dengan jumlah yang besar, kita cuma dapat bantu bagi makan berapa orang saja. Dan untuk yang ingin menyumbang, boleh salin nombor telefon ini 012 235 6854 dan sekali lagi 012 235 6854 dan ataupun buka saja di internet, search Muslim Volunteer Malaysia MVM, di Facebook bersama Muslim Volunteer Malaysia MVM, di Instagram bersama juga Muslim Volunteer Malaysia MVM, insyaAllah. Di situ anda boleh lihat cara kerja kami, gerak kerja kami setiap hari. Saya katakan setiap hari lebih kurang 8 hingga 10 hingga 15 update yang kami akan update tentang kerja kami sebenarnya, insyaAllah. Okey, sedikit saja Cik Said. Okey, hulurkan apa ni, berikanlah bentuk apa saja yang kita nak buat untuk pelarian-pelarian di Syria semua. Kerana ada banyak jalan ke Syria. Baik, itu dia. Terima kasih kepada Cik Muhammad Jantan, Presiden Muslim Volunteer Malaysia MVM, dan juga Cik Said Azwan Said Ali, aktivis kemanusiaan dan juga penasihat media MVM. Sekian rentas kemanusiaan Siri 2, Ramadan di Syria 2. Semoga anda adalah penyumbang ataupun orang yang bersedekah untuk mereka mendapat nikmat ataupun makanan yang paling nikmat untuk mereka berbuka pada bulan penuh rahmat ini. Sekian, Assalamualaikum, jumpa lagi. Waalaikumsalam. Program rentas kemanusiaan itu tadi dibawakan oleh MVM Muslim Volunteer Malaysia. Jom sertai #VolunteerMVM sekarang. #Pertubuhan Sukarelawan Muslim Malaysia.